Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid semua? Hari ini kita berjumpa lagi di dalam mata pelajaran pendidikan sirah darjah 3 yang bertajuk Ke Gua Hira bahagian 2. Ya. Ini sebenarnya adalah sambungan daripada pelajaran yang lepas bagi tajuk kecil 1.1. Baik. Sebelum kita memulakan pelajaran kita pada hari ini, seperti biasa, marilah sama-sama kita membaca doa agar dipermudahkan urusan kita untuk menuntut ilmu, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Mari kita perhatikan dan juga fikirkan melalui gambar yang terpapar ini. Di sini ada ditulis antara dua tempat iaitu Gua Hira dan juga Masjidil Haram. Jadi inilah dia gambaran jarak antara kota Mekah ke Gua Hira yang dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika baginda pergi ke Gua Hira daripada kota Mekah. Baiklah murid-murid, daripada pemerhatian kita terhadap gambar yang tadi, inilah dia pengalaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika baginda pergi ke Gua Hira. Jadi Nabi Muhammad berulang-alik selama hampir 3 tahun dari kota Mekah ke Gua Hira. Jadi lama masanya tu ya murid-murid. Nabi Muhammad berulang-alik selama 3 tahun. Kemudian jauh perjalanan yang dilalui oleh baginda ialah kira-kira 5 kilometer. Jauh juga tu, ya. Jadi Nabi Muhammad pergi ke Gua Hira, jauhnya daripada Mekah ke Gua Hira itu, jadi perjalanan yang dilalui adalah lebih kurang dalam 5 kilometer dalam keadaan baginda berjalan kaki ya. Kemudian baginda akan membawa bekalan makanan yang disediakan oleh siapa? Jadi makanan ataupun bekalan makanan tersebut disediakan oleh isterinya iaitu Khadijah. Kemudian setelah bekalan makanan itu habis, baginda akan pulang ke rumah untuk mengambil makanan pada hari-hari berikutnya. Baik, itulah dia kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berulang-alik daripada Mekah ke Gua Hira selama hampir 3 tahun lamanya. Dalam keadaan perjalanan baginda itu lebih kurang 5 kilometer, kemudian baginda membawa bekalan dan juga apabila bekalan makanan baginda habis, baginda balik lagi ke rumah baginda untuk mengambil makanan. Ya, seterusnya pergi lagi ke Gua Hira. Begitulah yang berlaku selama hampir 3 tahun. Baiklah murid-murid, kita lihat gambar ini ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perjalanan yang sukar untuk sampai ke Gua Hira. Cuba kita bayangkan kalau kita tengok gambar tu, keadaan permukaan bumi yang berbukit-bukit ya, yang kemudian berbatu-batan ataupun berbatu-batu untuk terutamanya ketika Nabi Muhammad mendaki Bukit Nur. Kemudian kita lihat di sini Nabi Muhammad pergi ke Gua Hira berjalan kaki. Bukannya naik kenderaan, baginda berjalan kaki. Kemudian
baginda berjalan kaki di tengah panas terik padang pasir kan. Kita dapat bayangkan keadaan padang pasir yang macam mana, yang tak ada kurang pokok-pokok. Bukan kurang, maknanya tak macam kita ni. Kalau kita jalan kaki mungkin kita boleh berlindung di bawah pokok-pokok kat tepi jalan dan sebagainya kan. Tapi kalau dekat padang pasir, tak ada pokok, pasir semata kan. Jarang jumpa pokok-pokok dekat padang pasir dalam keadaan yang panas terik. Serta baginda mendaki bukit yang tinggi dan berbahaya semata-mata untuk sampai ke Gua Hira. Jadi cuba kita bayangkan, kalau kita sanggup ke kita menghadapi semua itu semata-mata untuk ke sekolah. Bayangkan ya, tengah hari nak pergi sekolah, balik sekolah kebangsaan, nak pergi sekolah agama contohnya, dalam keadaan yang tengah hari panas-panas gitu, bayangkanlah kita nak jalan kaki ya. Mungkin tidaklah dalam keadaan begitu, dengan bawa bagnya kan, buku yang banyak. Jadi oleh sebab itu bersyukurlah di atas nikmat kurniaan Allah kepada kita. Kita kena bersyukur. Apa jua yang nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, kita kena bersyukur. Kita sebagai makhluk Allah, kita kena bersyukur bahawa kita tak menghadapi kesukaran tersebut berbanding ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak pergi ke Gua Hira ya, memikirkan nasib kaumnya, kemudian macam-macam dugaan yang baginda terpaksa harungi ya. Sebagai contoh tadi, baginda berjalan kaki di tengah cuaca panas yang sangat terik ya, di padang pasir, kemudian daki pula bukit tinggi nak sampai ke Gua Hira. Baik. Semoga ia menjadi satu pengajaran buat kita. Seterusnya dekat gambar tu dikata tempat kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kini dijadikan maktabah di Mekah. Maktabah ni macam satu panggil perpustakaan lah ya, pusat ilmu dekat Mekah. Baik. Sebenarnya murid-murid, apa yang berlaku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah perancangan Allah. Maknanya Nabi pergi ke Gua Hira, mula-mula Nabi tengok keadaan kaumnya yang begitu terlalu suka nak melakukan maksiat, kemudian mereka menyembah berhala, kemudian Nabi Muhammad baginda pergi ke Gua Hira, nak pergi ke Gua Hira untuk mengasingkan diri. Nak mengasingkan diri bukan kerana apa? Sebab baginda nak memikirkan hal kaumnya yang hidup dalam keadaan jahiliyah. Sebenarnya itu semua adalah perancangan Allah. Nabi Muhammad pergi ke Gua Hira dalam keadaan yang begitu sukar untuk sampai ke Gua Hira. Kenapa kenapa Allah Ta'ala merancang sebegitu? Kerana ia merupakan persediaan sebelum baginda memikul tugas dan tanggungjawab yang lebih berat. Bila masa Nabi Muhammad akan memikul tugas dan tanggungjawab yang lebih berat, iaitu ketika baginda diangkat ataupun dilantik oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi Rasul. Jadi lagi berat tugas dia apabila baginda dilantik menjadi Rasul kelak. Serta tugas tersebut mencabar, ya, iaitu sebagai utusan Allah Ta'ala. Jadi itulah sebabnya Allah Ta'ala merancang sedemikian. Sebab Rasulullah nak memikul tanggungjawab yang lebih berat selepas itu. Ya, maksudnya selepas menerima wahyu di Gua Hira dan selepas Rasulullah dilantik menjadi Rasul, maka beliau akan memikul tanggungjawab yang sangat berat untuk berdakwah
mengembangkan agama Islam ke seluruh umatnya, ya. Dan Islam telah pun berkembang sehingga ke hari ini, ya, dan sehingga ke hari kiamat. Baiklah murid-murid, dekat sini ada puisi, ya. Dia kata baca puisi ini bersama-sama. Baik, kita baca. Baitullah nama diberi. Kita baca dalam bentuk macam ni lah, ya, lebih kurang macam bentuk pantun. Sering didatangi jemaah haji. Baitullah tu apa? Kaabah. Pergilah Nabi mengasingkan diri kerana bencikan perilaku keji. Sebab apa Nabi Muhammad pergi ke Gua Hira mengasingkan diri? Sebab baginda tak suka dengan perilaku kaumnya yang keji, menyembah berhala, suka melakukan kerosakan, melakukan maksiat dan sebagainya pada ketika itu. Kemudian puisi yang kedua. Mencaci, berjudi dan mencuri. Akhlak buruk yang perlu dijauhi. Gua Hira dituju membawa diri, mencari petunjuk daripada ilahi. Jadi, keadaan masyarakat Arab jahiliyah pada masa itu suka mencaci, berjudi, mencuri. Jadi itu adalah satu itu adalah merupakan akhlak buruk masyarakat Arab jahiliyah, ya, yang perlu kita jauhi. Jadi kemudian Nabi Muhammad pun pergi ke Gua Hira, bawa diri ke Gua Hira kerana nak mencari petunjuk daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilahi itu maksudnya Tuhan, ya. Kemudian puisi yang ketiga. Pergilah Nabi seorang diri, malam yang dingin tidak dipeduli. Apabila berada seorang diri, hatinya terasa tenang sekali. Jadi Nabi Muhammad pergi ke Gua Hira pada ketika itu seorang diri. Malam sejuk, dalam keadaan sejuk, baginda tak kisah pun. Kemudian apabila baginda dah sampai kat Gua Hira, baginda seorang diri, jadi baginda ni rasa sangat-sangat tenang sekali kat sana, ya. Okey. Baik, kita pun dah sampai ke penghujung pengajaran untuk hari ini, pengajaran dan pembelajaran untuk hari ini. Jadi kat sini latihan, ya. Latihan yang saya beri ini kat sini dia kata padankan jawapan yang sesuai. Jadi padankanlah. Saya bacakan soalannya. Tempat Nabi mengasingkan diri. Nak sesuaikan dengan yang mana? 5 kilometer, Gua Hira, Bukit Nur, 40 tahun, Jahiliyah, yang mana satu sesuaikan. Kemudian yang kedua, nama bukit yang terdapat di Gua Hira. Bukit apa? Yang ketiga, jarak Mekah dengan Gua Hira. Yang mana satu jarak dia. Kemudian yang keempat, gelaran masyarakat Arab. Yang kelima, umur Nabi Muhammad semasa ke Gua Hira. Berapa umur baginda masa tu? Baik, jadi dengan berakhirnya latihan ini, maka sampai sini sahaja dahulu untuk pertemuan kita pada kali ini. Dan latihan ni nanti buat dalam buku tulis. Sekian saja, ya, saya sudahi dengan wallahu a'lam bissawab. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.